Mas. Terima kasih Ibu Timbalan Menteri, terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Saya menyambut baik jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri tadi, cuma saya ingin menyebut latar belakang pada soalan ini dengan angka 18 pengurangan 18% kadar tol itu diambil daripada angka yang telah disebut dalam manifesto kita boleh oleh Pakatan Harapan. Jadi merujuk soalan Timbalan Menteri tadi, saya kira agak sukar untuk kita mencapai sasaran pengurangan tol 18% ini. Dan kalaulah kita untuk mengekalkan kadar tol sedia ada, berapakah kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan? Dan juga saya ingin merujuk khusus kepada perayaan Deepawali yang lepas, kerajaan telah mengumumkan tol percuma kepada pengguna lebuh raya. Terima kasih banyak kepada pihak kerajaan, tapi adakah kerajaan perlu menanggung sebarang kos berhubung dengan pemberian tol percuma tersebut? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pasimas. Sebenarnya kita mempunyai perjanjian dalam dasar konsesi tol ini dan secara amnya kita mengkaji sama ada kenaikan dalam masa 3 tahun perjanjian tersebut, sama ada 5 tahun ataupun 7 tahun dalam perjanjian kita. Sama ada dia memerlukan pampasan perbezaan hasil tol tersebut adalah tergantung kepada syarikat konsesi itu sendiri. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2022 sahaja, kita melibatkan anggaran lebih kurang 435 juta. Kita menanggung kenaikan kos disebabkan penangguhan kenaikan tol tersebut. Dan untuk pensaratan semula kadar tol perjanjian konsesi ini, rundingan adalah bergantung kepada dua pihak, sama ada daripada konsesi itu sendiri dengan pihak kerajaan dan juga yang akan diluluskan semestinya daripada Kementerian Kewangan. Dan ini perlu membuat kajian yang secara menyeluruh sama ada penglibatan tersebut, dan kita dimaklumkan bahawa kalau keseluruhan dalam negara kita ini nak dihapuskan tol ini melibatkan hampir 400 bilion ringgit. Kalau kita nak hapuskan semua sebenarnya penglibatan tol ini dan penggantian kepada kos tersebut. Dan bagi jawapan semasa Deepawali, saya merakamkan ucapan terima kasih khusus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan kerana telah memberi selama 2 hari tol percuma dan melibatkan kos sebanyak RM30 juta ringgit Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat dan Betul. Saya nyebut Sri Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau kita melihat bahawa perjanjian tentang tol ini memang dibuat sejak ataupun daripada permulaan pembinaan, dan kalau kita lihat setiap tahun penambahan kenderaan yang melalui laluan ataupun lebuh raya ini semakin bertambah. Tetapi pada waktu yang sama nilai tol itu juga bertambah. Macam tak munasabah lah kalau kita fikirkan, sebab bila kenderaan bertambah, pendapatannya patut makin bertambah. Mungkin itu alasan lain yang diberikan. Cuma apa yang saya nak persoalkan, bila dikatakan tadi oleh Pasimas kata ni manifesto Pakatan Harapan, tapi untuk makluman semualah, sekarang ni bukan kerajaan Pakatan Harapan, sekarang ni kerajaan perpaduan. Jadi apakah jangkaan ataupun tindakan kerajaan perpaduan untuk memastikan bahawa kesesakan yang melampau kadang-kadang walaupun dah bayar, sebab percumanya ni sekali-sekala, sedangkan penggunaannya selalu. Jadi bagaimana sepatutnya pengurangan bila laluan tu sesak, sepatutnya dapat dikurangkan pembayaran, sepatutnya begitu. Apakah pandangan Timbalan Menteri? Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Sebenarnya ini berlaku, kita semua tahu, kesesakan bertambah dari semasa ke semasa, dan sebab itu permintaan yang begitu tinggi kepada penambahan lorong di dalam kawasan yang melibatkan lebuh raya yang dinyatakan. Kalau saya mengambil contoh, umpamanya di LPT, lebuh raya Pantai Timur, yang melibatkan melalui antara Bentong dan juga Karak,
Dan ini akan kita menambah lorong yang berhormat Tan Sri yang betul. Dan penambahan lorong ini melibatkan 2.3 bilion penambahan angka kewangan untuk pelebaran sejauh daripada tol Bentong sehinggalah ke tol Gombak saja. Kita tahu memang penambahan kenderaan dan tidak semestinya penambahan kenderaan ini memberi keuntungan yang besar kepada konsesi. Saya nak maklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa konsesi ini tidak mempunyai keuntungan yang begitu besar. Dia boleh meliputi sehingga 30 tahun belum tentu kewangan mereka dapat dipenuhi dengan pengeluaran yang telah mereka lakukan sewaktu mereka membina tol tersebut. Sebab itu, bagi penjimatan tersebut, perbincangan kita antara KKR dan Kementerian Kewangan serta dibantu oleh UKAS sewaktu kita nak melibatkan kenaikan tol itu, dan kadang-kadang kita terpaksa menangguhkan kenaikan. Penlibatan yang saya nyatakan tadi mencecah sehingga 435 juta yang kenaikan tersebut. Maka ini ditanggung sebenarnya oleh Kementerian Kewangan yang akan membayar kembali kepada konsesi ini. Dan mereka ini sebenarnya sudah pasti melihat kepada pentadbiran mereka juga agak besar. Terpaksa pelibatan pembaikan, terpaksa pelibatan membaiki sebarang kerosakan-kerosakan di lebuh raya. Dan cuma kita sebagai, termasuk diri saya, kita kadang-kadang melihat tol ini sentiasa mendapat keuntungan. Tetapi sebenarnya mereka juga ada ketikanya mengalami kerugian yang berhormat. Terima kasih yang berhormat Tan Sri yang betul.